Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu lagi untuk meneruskan pembelajaran kita. Pada hari ini, mata pelajarannya bidang sirah bagi tahun 4. Tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh hari ini masa pukul 9 hingga 10. Ni 10 tengah hari pula dah. 10 pagi ya. 10 pagi. Baik. Hari Jumaat, buku teks kita guna buku teks muka surat 146 hingga 148. Okey. Sekarang kita boleh semak buku teks 146. Cerita panjang gini. Panjang. Kita nak cerita atau kita nak dengar kisah kebijaksanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang kita teliti dan fahami dulu kisah ni. Baik. Dalam TV ni ada ni juara. Sebut sini, 2 murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antara bangsa. Maka si kanak pelajar lelaki ini pun berkata, kebijaksanaan mereka telah mengharumkan nama negara. Mereka ialah kebanggaan kita. Adakah mereka itu fatonah ustazah? Disebut sini fatonah. Adakah mereka itu fatonah ustazah? Maka apa dia pula fatonah ni kan? Fatonah ni perkataan Arab. Maka kita akan tahu sebentar lagi. Kemudian petikan di bawah ni ataupun teks di bawah ni, apakah yang kamu tahu tentang bijaksana? Apa dia tu bijaksana? Atas tadi fatonah, di bawah ni bijaksana pula. Apa dia? Kan kita masuk tajuknya lebih mendalam. Ini dia. Maksud fatonah. Yang Ustaz sebut atas tadi, apa dia fatonah? Apa dia? Ni. Mereka tanya, ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan fatonah? Pada teks di atas tadi kan, ada sahabat tanya tu tentang fatonah. Maka pelajar lain pun bertanya kepada ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan fatonah? Maka fatonah, apa dia fatonah? Maka ustazah pun menjawab, fatonah bermaksud bijaksana. Rupanya fatonah dengan bijaksana itu perkataan yang sama atau sama maksud. Fatonah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Berakal budi dan pandai. Itu fatonah, maksud fatonah. Maksud fatonah bijaksana, berakal budi dan pandai. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Itu ustazah dia bagi tahu. Ni ada gambar mentor lampu ni, kita tengok baca sikit. Para rasul mempunyai pemikiran yang kritis. Mereka dapat merancangkan strategi dakwah dengan berkesan. Sekarang, okey ni dia. Di bawah ni ada bahasa Melayu kan, ada bahasa Melayu. Ini sebenarnya sama yang di atas tadi. Yang Ustaz baca tadi yang Jawi. Yang ni maksud fatonah tadi kan. Bijaksana, berakal budi dan pandai. Ini maksud dalam bahasa Melayu. Ini Ustaz nak bantu kawan-kawan kita yang masih belum mampu membaca Jawi dengan baik. Maka dia untuk salin nanti kena salin dua-dua. Salin macam mana bagi yang tak mampu tu? Salin yang Jawi ni, salin yang ni. Kemudian salin juga yang bahasa Melayu ni. Bagi yang dah pandai Jawi, salin ini saja. Dari sini sampai sini. Yang dah pandai tu sikitlah sikit kerjanya. Okey. Kemudian kita tengok kisah yang menunjukkan ataupun yang nak beritahu kepada kita kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tajuknya keunggulan sifat fatanah. Atau sifat bijaksana kita sebut tadi. Bijaksana, berakal budi ataupun pandainya Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita dapat tengok sifat fatanah Nabi tu dalam peristiwa. Yang pertama, peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Baik, nanti lepas pada cerita yang kita dengar ni, Ustaz minta kamu salin nota. Tadi di atas tadi Ustaz nak maksud fatanah. Kemudian lepas pada maksud fatanah tu, Ustaz nak kamu salin pula. Ni tajuk besar ni. Nombor 1. Nombor 1, apa dia? Peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Salin yang ni saja. Yang bawah ni tak payah. Ini kamu dengar je cerita Ustaz. Baik. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa peletakan batu Hajar Aswad, ini dia. Kisahnya, Nabi Muhammad SAW mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Pada asalnya kabilah Arab, suku-suku kabilah ni, kaum-kaum atau kumpulan-kumpulan Arab ni bergaduh nak meletakkan batu Hajar Aswad itu. Maka datang Nabi Muhammad SAW bagi semua sekali. Kabilah tersebut pegang kain untuk sama-sama meletakkan batu Hajar Aswad itu di tempat yang sepatutnya. Maka tidak berlakunya perbelahan. Maka di situ kita nampak kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Baik, peristiwa yang kedua pula. Ini dia. Strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tengok bijaksananya Nabi, adanya strategi hijrah. Kisahnya begini. Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan jalan biasa. Nampak di sini kita nampak kebijaksanaan Nabi. Tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid, seorang yang bukan beragama Islam. Maknanya kita boleh minta bantuan walaupun bukan sesama Islam, bukan dari kalangan orang Islam. Kita boleh juga minta bantuan orang yang beragama lain pada agama Islam. Kita dah nampak di sini kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW menggunakan jalan yang lain supaya tidak dihidu oleh musuh yang ingin memerangi Nabi Muhammad SAW. Itu kisah yang kedua. Kemudian kita tengok pula kisah yang ketiga. Ni Ustaz dah letak dah di sini. Bagi yang tak mampu baca Jawi lagi, boleh salin ni. Nombor 1, peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW. Cerita tu tak payah salin. Ustaz minta kamu salin ni je. Salin ni je. Nombor 1, nombor 2 ni. Tajuk besar tu je. Kemudian nanti hafal lah. Tajuk besar tu kena hafal lah. Baik, kisah yang ketiga. Nabi mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj ataupun kaum Ansar. Setelah berhijrah, setelah sampai ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin, iaitu kaum yang datang daripada Mekah, dan Ansar bersama kaum Ansar. Kaum Ansar kaum yang berada di Madinah. Tindakan Nabi Muhammad SAW itu menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Kerana tindakan Nabi, kebijaksanaan Nabi mempersaudarakan dua kaum yang tak kenal pun. Satu kaum dari Mekah, satu kaum lagi dari Madinah. Mereka tak kenal, tapi Nabi mempersaudarakan, rapatkan kedua-dua kaum ni, akhirnya mereka bersatu sehingga digeruni oleh musuh Islam. Itu kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Kisah yang keempat, apa dia? Membentuk piagam Madinah. Selepas berada di Madinah, maka Nabi membentuk pula piagam. Piagam ni ataupun undang-undang Madinah. Apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Nabi mewujudkan piagam Madinah
yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Dalam piagam Madinah tu adanya syarat-syarat ataupun adanya prinsip-prinsip untuk mengekalkan kesejahteraan penduduk yang berada di Madinah. Itu kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita yang terakhir, Nabi kita merupakan usahawan yang unggul. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan usahawan yang berjaya. Berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Itu dia salah satu kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah yang mana merupakan isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas pada itu, lepas pada peristiwa itu. Habis 5 peristiwa yang membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni untuk bantu kawan kita tadi, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Apa yang perlu kamu buat ni dia. Salin maksud fatonah tadi. Salin yang dah boleh jawi tadi, Ustaz kata salin yang jawi saja. Yang tak boleh jawi, kamu salin yang jawi dan rumi sekali. Kemudian salin 5 tajuk besar tadi. Yang Ustaz dah buat tadi. Inilah tajuk-tajuk besar. Nombor 5, nombor 4, nombor 3, nombor 2 dan nombor 1. 5 tajuk besar tu salin. Salin. Kemudian apa dia? Hafaz. Hafaz banyak mana? 3 sahaja daripada 5 tadi. Hafaz. Kamu hafaz maksud fatonah. Ini fatonah ni hafaz juga ni. Ini pun hafaz maksud dia. Kemudian hafaz 5 tajuk daripada 5 tajuk besar tadi, hafaz 3 sahaja ya. Itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan guna buku ulum, buku jawi ataupun ulum ya. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.